Dan seterusnya kita akan bawakan agenda pemekasaan orang kurang upaya untuk membantu memberikan pencerahan kepada agenda baru yang diketengahkan. Kita bersama dengan Profesor Madya, teknologis Dr. Roslinda Alias yang merupakan pengarah unit perkhidmatan OKU UiTM. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama, Terence. Okey. Dan kita mulakan bicara dengan definisi terkini untuk orang kurang upaya. Okey, terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia, RTM, di atas kesudian berjemput saya bercakap berkenaan topik yang kita bakal kupas hari ini. Ini menunjukkan kecanaan RTM terhadap isu-isu berkaitan dengan OKU di Malaysia, insyaAllah. Okey, berkait balik kepada topik kita tadi, soalan Terence tadi kan berkaitan dengan definisi OKU. Kita biasanya bila cakap OKU ni kan, Terence, betul tak? Ada yang kata OKU tu orang kelana upaya, ada yang kata orang kurang upaya, ada kata orang istimewa, pelbagai definisi kita terima ya. Tetapi di sini suka saya ingin berkongsi dan menarik perhatian semua. Sebenarnya OKU itu secara rasmi di Malaysia kita menggunakan pakai terma orang kurang upaya. Sebab apa? Sebabnya kita ada Akta 685, Akta Orang Kurang Upaya 2008. Jadi kita menggunakan pakai terma OKU itu adalah orang kurang upaya. Jadi definisi berdasarkan akta ini sudah pasti memerlukan kita untuk memahami apakah kaedah-kaedah untuk terus membantu mereka dan menyantuni orang kurang upaya. Jadi difahamkan setiap universiti awam di Malaysia ada unit ataupun bahagian yang menguruskan komuniti OKU-nya yang tersendiri. Betul. Jadi adakah sama saja peranan dimainkan oleh unit atau bahagian di semua universiti awam ini dan apakah pula peranan unit perkhidmatan OKU? Okey, terima kasih soalan yang sangat-sangat bagus sebenarnya ya. Sebenarnya terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada Kerajaan Malaysia kerana wujudnya garis panduan pelaksanaan dasar OKU inklusif di IPT. Hasil daripada garis panduan ini, maka seluruh universiti awam di Malaysia yang kita ada 20 tu, semua ada bahagian dan unit perkhidmatan OKU-nya sendiri. Dan peranannya sebenarnya kami yang menguruskan unit perkhidmatan OKU di universiti, kami berkongsi peranan yang sama, hampir sama, iaitu menguruskan dan menyelaras pengurusan OKU kebajikan mereka di universiti masing-masing lah. Bila kata OKU itu bukan hanya tertumpu kepada pelajar sahaja, tetapi juga staf OKU dan pelawat OKU yang datang ke universiti kami lah. Kami berkongsi perkara yang sama, matlamat yang sama sebenarnya. Jadi OKU ataupun orang kurang upaya ini mereka pelbagai. Jadi ada pelbagai kekurangan atau pelbagai rintangan yang mereka hadapi. Adakah setiap unit ini diberi latihan untuk menyantuni semua jenis OKU? Ya, betul. Sebagai makluman ya, pengarah-pengarah unit OKU di Universiti Awam sebenarnya mempunyai kepakaran. Sebagai contoh, macam di UiTM ya, saya sendiri kepakaran saya adalah dalam PhD saya ada dalam pendidikan inklusif. Seperti contoh di universiti lain memang yang ada kepakaran ataupun pengalaman mengendalikan OKU itu sendiri. Bukannya orang biasa-biasa lah. Kami semua ada kepakaran kami masing-masing dan kami digamblingkan bersama-sama. Dan sebagai makluman, KPT pun sangat-sangat serius dalam pemekasan OKU di universiti ini kan. Kami para pengurus kurang upaya di setiap universiti awam ni memang diletakkan di bawah satu kumpulan khas e-group melalui aplikasi platform WhatsApp kan, untuk berkongsi-kongsi maklumat, amalan-amalan terbaik, best practices dan juga sokongan sesama kami agar pemekasaan OKU di universiti di Malaysia ini dapat diperkasakan dan lebih efisien dan kita berkongsi-kongsi. Itu sebenarnya matlamat kita lah, insya-Allah. Jadi berdasarkan kepada kewujudan unit-unit tersebut, apakah inisiatif-inisiatif baru yang terus dipacu untuk membantu semua golongan OKU? Okey, di sini saya ingin menarik apa yang kita di UiTM buatlah ya. Kalau nak cakap satu Malaysia, bukanlah bidang saya. Because saya memakai topi sekarang ni sebagai pengarah unit perkhidmatan OKU di UiTM. Okey, sebenarnya apabila kita bercakap mengenai inisiatif-inisiatif yang kita laksanakan di UiTM khususnya dan di Malaysia amnya ya, kami unit perkhidmatan OKU ingin saya sentuh sedikit dan mewawarkan unit perkhidmatan OKU UiTM Malaysia adalah merupakan unit yang pertama yang menguruskan OKU diletakkan di bawah
pejabat Naib Chancellor terus. Ini menunjukkan keseriusan kami di UiTM berkaitan dengan agenda-agenda permekasaan OKU itu sendirilah. Dan sebenarnya ada unit OKU ini bukannya kata kita sendiri bergerak sendirian. Kami sebenarnya bergerak bersama-sama dengan 34 kampus UiTM Satu Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Dan kami bergerak juga bersama-sama dengan bahagian-bahagian di dalam sistem UiTM, termasuklah pejabat-pejabat timbalan Naib Chancellornya, pendaftarnya, bendaharinya dan seluruh sistem. Di situlah kita aspirasikan agar permekasaan warga OKU itu dapat dilaksanakan dengan lebih holistik, dan pelbagai aktiviti dan inisiatif yang kita dah laksanakan lah. Pelbagai lah, kalau nak diceritakan agak panjang, kita boleh rujuk kepada Facebook kami, IG kami, pelbagai aktiviti yang kami laksanakan untuk memastikan warga OKU kami dijaga terbela. Dan sebagai makluman, kami punya definisi warga OKU itu agak berbeza sedikit berbanding dengan universiti awam yang lain, di mana kami memfokuskan kepada mahasiswa OKU dan juga sama ada mereka itu sepenuh masa ataupun separuh masa. Kami juga memfokuskan kepada staf OKU, sama ada mereka berstatus tetap ataupun kontrak. Dan juga yang paling utama, ya, di samping warga OKU itu sendiri, kami juga memfokuskan sokongan dan menjaga kebajikan staf yang ada tanggungan OKU. Staf yang ada tanggungan OKU ini merangkumi yang ada anak OKU, yang ada pasangan OKU, yang ada ibu bapa OKU ataupun adik-beradik OKU, dengan syarat mereka ini tanggungan itu perlu berada bersama mereka lah. Bukan kata saya di Selangor, mak saya di Kelantan, itu bukan. Maknanya mereka perlu menjaga. Dan kita perlu menyokong juga warga OKU, terutamanya staf yang ada tanggungan OKU ini, kerana bebanan mereka amat besar. Selain menjaga tanggungan OKU, mereka juga berperanan penting dalam memastikan pemerkasaan OKU itu ataupun staf UiTM itu dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, kan. Kita sokong semua staf OKU, mahasiswa OKU dan staf yang ada tanggungan OKU. Jadi sokongan yang bagaimana sebenarnya diberikan? Kerana seperti yang saya katakan tadi, ada kepelbagaian dalam OKU, ada yang mempunyai isu mobility, ada yang mungkin kurang upaya penglihatan, maka mereka perlukan lebih banyak tanda-tanda yang menggunakan braille dan sebagainya. Jadi bagaimana semua cabaran ini didepani oleh unit Okey, sekali lagi ingin ditegaskan, ini bukanlah pengurusan OKU di unit UiTM bukanlah hanya tertumpu kepada kami. Kita bekerjasama dalam semua sistem UiTM, tetapi pelbagai inisiatif kita laksanakan bersama-sama, ya, sebagai satu keluarga UiTM, untuk memastikan warga OKU kita ini terjaga, insya-Allah. Dan juga bukan saja warga OKU di sini, kami juga ada bekerjasama juga untuk pematapan warga OKU di luar sana juga. Tapi fokus kami kepada warga OKU di UiTM lah, di mana kami ada hampir 1,000 orang warga OKU yang merangkumi pelajar sebanyak, kejap saya betul ingat dia punya data. Kita baru dapat data terkini yang register dengan kita, ya. Sebanyak 357 pelajar OKU satu Malaysia, 90 staf OKU dan juga 470 orang staf yang ada tanggungan OKU seluruh Malaysia. Jadi apa inisiatif yang kami buat? Okey, pertama sekali, ya, kita ingin berkongsi lah, ya, yang mana baik boleh dikongsi-kongsi. Benda yang baik kita kena kongsi, kan. Kami dalam memastikan pemerkasaan OKU itu dapat dilaksanakan, pengurusan OKU itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Pertama sekali, kita percaya dengan kemampanan kewangan. Okey, kemampanan kewangan kami ditubuhkan 1 November 2019. Pada 1 Mac 2020 tertubuhnya tabung cakna OKU UiTM di bawah kendalian bendahari, dan pengurusinya, sekali lagi ingin ditekankan, adalah Datuk Naib Chancellor. Kami sangat serius lah. Dan daripada situ, daripada tabung ini, pelbagai program, ya, termasuklah kemudahan-kemudahan yang OKU perlukan. Contohnya untuk terapinya, untuk pembelian alatan-alatan berkaitan dengan kekurangan upayaannya, dan pelbagailah, dan program-program pemerkasaannya, dan juga program-program kesedaran OKU juga kami laksanakan. Dan tahun lalu saja kami telah membelanjakan hampir 300 plus ribu ringgit, bukan ratus ringgit, ya, ratus
RM100,000 untuk tujuan ini. Dan yang kedua kan, selain pada kemampanan, kita juga percaya dalam isu pengurusan OKU ini kita perlu ada orang seperti mana Terence cakap tadi lah, macam mana dengan orang yang menguruskan OKU kan. Kami ada 34 kampus kan, ada 13 negeri, kampus negeri. Jadi apa yang kami laksanakan, kita percaya kita tak boleh bergerak sendirian. Kita kena bergerak bersama-sama, bukan hanya dalaman tetapi juga dengan industri-industri luar. Kami memang bekerja rapat. Pertamanya dengan Perkeso. Perkeso sangat-sangat terkenal ya dengan pengurusan kekurangan upayanya ya, dengan dalam daripada program return to work-nya. Jadi kami menggunakan kepakaran mereka, dan sebenarnya sebagai makluman ni terkini ya, kita kalau tengok saya punya nama, title nama penuh tu belakang tu ada CDMP kan. CDMP tu bukan saya saja letak-letak tau, sebabnya CDMP itu adalah satu persijilan antarabangsa berkaitan dengan pengurusan kekurangupayaan. Yang ini sebenarnya kita bekerjasama dengan Perkeso. Perkeso merupakan the sole training provider dekat Asia Tenggara yang dimandatkan oleh National Institute of Disability Management and Research Canada untuk menguruskan latihan-latihan ini, dan UiTM telah men-CDMP-kan seramai 14 orang pensyarah yang terlibat secara langsung dalam menguruskan OKU di UiTM, kerana kita ada pengarah, koordinator dan penyelaras kampus. Semua mereka ini kami dah CDMP-kan, dan kami berbangga ingin menyatakan UiTM adalah yang teramai pensyarahnya yang di CDMP-kan di Malaysia. Tahniah ucapkan. Kita nak memastikan pengurusan itu berkesan kan. Tahniah kita ucapkan atas semua usaha-usaha ini untuk membantu memudahkan kehidupan warga OKU, terutama sekali di UiTM. Terima kasih kita ucapkan Profesor Madya Teknologis Dr. Roslinda alias CDMP, dan kita akan